mungkin ada yang salah dan ada yang betulnya. So kita dulu bersemak, semoga Allah Ta'ala perbaiki dengan usaha kita insyaAllah. Amin. Khususnya kan amal solat 12 hingga 10 hari Sabtu esok pagi, iaitu 9 hingga 11 pagi. Harap dapat datang awal dan dapat senang bersama tunggu kehadiran Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kukuhkan Ikatan Perkahwinan, Elakkan Perceraian. Hadirin Jumaat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkahwinan merupakan suatu ibadah dalam Islam. Ia juga merupakan satu ikatan perjanjian yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala antara seorang lelaki yakni suami dengan seorang perempuan iaitu isteri. Al-Quran ada menggambarkan betapa kuatnya ikatan antara suami dan isteri yang sangat rapat dan mesra seperti pakaian yang dapat memelihara si pemakainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Isteri-isteri kamu itu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Keperluan suami atau isteri kepada pasangannya adalah sama seperti keperluan mereka kepada pakaian. Oleh itu, ayat ini mengumpamakan suami atau isteri sebagai pakaian bagi pasangan masing-masing kerana mereka saling melindungi antara satu sama lain.
Sekiranya fungsi pakaian adalah bagi menutup keaiban tubuh badan dan menjaganya daripada sebarang kemudaratan, suami atau isteri pula akan menjaga kemuliaan pasangannya, memelihara kehormatan dan dapat memberikan ketenteraman. Akhirnya akan lahirlah ketenangan dan kebahagiaan buat mereka. Perkahwinan dan hidup berkeluarga juga dapat membantu seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan beragama. Ia amat dituntut dalam Islam dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikah min sunnati, wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah tersebut termasuk daripada sunnahku. Sesiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Riwayat Ibnu Majah. Antara tujuan disyariatkan perkahwinan adalah bagi melatih kesabaran, menjaga kehormatan manusia dan ujian zuriat, keturunan yang mulia dan mewujudkan kasih sayang dan tanggungjawab dalam rumah tangga yang dibina. Maka dengan ini akan berhasillah ketenteraman jiwa dan perasaan kasih sayang antara dua keluarga, meliputi ibu bapa, saudara mara hinggalah kepada anak-anak. Namun begitu, ada kalanya ketenangan, kemesraan dan perasaan kasih sayang yang telah dibina tidak berkekalan dan berakhirnya sebuah ikatan perkahwinan. Keadaan ini terjadi akibat daripada beberapa faktor. Antaranya adalah masalah komunikasi antara pasangan, pengabaian nafkah, pengabaian perasaan pasangan, pengabaian agama serta wujudnya pihak yang ketiga. Muslimin yang kepada Allah Subhanahu wa taala, antara kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan suami isteri berbeza-beza daripada sudut sikap, kegemaran dan cara berfikir. Sebagai hamba-Nya yang tahu, kita hendaklah berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengalihkan perbezaan antara pasangan masing-masing. Wujudkan suara berkomunikasi secara harmoni sesama pasangan dengan berbincang secara baik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul. Dapatkan nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman seperti pegawai khidmat nasihat di pejabat agama sekiranya timbul kesulitan. Buanglah sikap ego, pentingkan diri dan sikap suka mengalahkan di antara satu sama lain. Di samping itu, elakkan diri daripada menggunakan kata-kata kesat sesama pasangan. Amalkan menegur secara berhemah dan jagalah perasaan sesama pasangan. Di samping itu, bagi mengukuhkan tadi ikatan perkahwinan, para suami hendaklah cakna dengan kewajipan yang perlu dilunaskan. Pemberian nafkah oleh suami kepada keluarganya adalah wajib. Kegiatan para suami untuk menunaikan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah merupakan satu dosa. Pemberian nafkah ini juga diumpamakan sebagai sedekah yang wajib diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa al-muslimuna nafaqatan 'ala ahlihi fa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan." Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka perkara itu menjadi sedekah baginya. Riwayat Al-Bukhari. Kehadiran orang ketiga dalam perhubungan suami isteri juga boleh membawa kepada konflik sehingga berlakunya perceraian. Islam amat melarang keras tindakan seseorang yang merosakkan hubungan antara seorang isteri dengan suami. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khabbara zawjata imri'in aw amlukahu falaysa minna." Sesiapa yang melakukan tasbih, yakni budaya terhadap isteri seseorang atau terhadap hamba yang orang itu miliki, maka dia bukan daripada kalangan kami. Riwayat Abu. Tasbih ini merujuk pada perbuatan orang ketiga yang merosakkan atau merugikan hubungan seorang isteri dengan suaminya sehingga sampai mereka boleh menyebabkan perceraian. Para ulama berpendapat
dalam kehidupan rumah tangga, kita harus menerima hakikat bahawa akan terdapat kekurangan dan kelemahan dalam diri pasangan masing-masing. Sebagai manusia biasa, kita tidak pernah lekang daripada melakukan kesalahan. Seorang suami di dalam sebuah keluarga seharusnya menjadi pengungkap atas kelemahan dan kekurangan isteri, dan begitulah juga sebaliknya buat para isteri. Ingatlah, di sebalik kekurangan pasangan kita terdapat kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan tanpa kita sedari. Oleh itu, amatlah tidak berpatutan jika ditularkan melalui media sosial tentang keburukan, kekurangan dan keaiban pasangan, kerana ini jelas menyalahi hukum syarak dan akhlak Islam. Sejak kebelakangan ini sering ditular di dada-dada akhbar dan media sosial isu perceraian yang melibatkan personaliti terkenal di kalangan masyarakat. Penularan berita yang meluas mengenai perceraian ini memperlihatkan media tidak menghormati privasi dan kehidupan pribadi mereka yang boleh memberi kesan negatif kepada pasangan yang terbalik. Perceraian bukanlah sesuatu yang harus digembar-gemborkan, kerana ia merupakan satu pengalaman yang sangat pribadi, pahit dan menyakitkan. Media seharusnya berperanan dalam membina masyarakat yang positif dan sehat, bukan lagi memburukkan keadaan. Media seharusnya menyampaikan berita yang berimbang dan tidak hanya membangkitkan kontroversi. Platform media adalah untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga hubungan yang sehat dan cara menangani perpisahan dengan baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pasangan perlu sentiasa bijak berhadapan dengan apa juga cabaran rumah tangga dan menanganinya dengan tenang, sabar dan wazn. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tadhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Kemudian jika kamu merasa benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah pula kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Untuk mewujudkan suasana harmoni dalam kehidupan berumah tangga memerlukan pada ilmu, iaitu dengan menambahkan ilmu, terutamanya ilmu komunikasi dan ilmu psikologi dalam rumah tangga serta ilmu agama, khususnya fiqh rumah tangga. Oleh itu, tuntutlah ilmu dengan menghadiri kelas-kelas pengajian, terutamanya kelas-kelas agama, kuliah-kuliah di masjid, dan melalui pembacaan buku tentang tanggungjawab sebagai suami dan isteri. Bagi menghayati ajaran Islam sepenuhnya dalam kehidupan rumah tangga, boleh dimulakan dengan perkara-perkara asas seperti pemantapan akidah, mendirikan solat berjamaah bersama ahli keluarga, membaca dan mentadabbur Al-Quran bersama-sama ahli keluarga, tolong-menolong dalam melakukan rutin harian bersama pasangan dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Pimpin dan pimpinlah keluarga kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala agar bersama-sama mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat, serta perkahwinan yang diimpikan iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran dari khutbah ini untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, umat Islam hendaknya yakin bahawa perintah untuk